Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas menerangkan tentang zaman jahiliah dalam video yang sebelum ini, maka dalam video ini pula saya akan menerangkan tentang tamadun awal ketika zaman Rasulullah SAW. Tamadun awal Islam. Tamadun Islam lahir dalam bentuk yang cukup sederhana dan berkembang kemudian itu menjadi suatu agama yang kompleks. Kalau lihat dari segi sejarah, bagaimana Islam itu bermula bila Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi. Dan dari segi kepribadian Nabi SAW sendiri, kita tengok bagaimana Allah memilih Nabi Muhammad sebagai insan, Khatamul Anbiya, penutup segala Nabi, yang lahir dalam keadaan susah, kematian bapa ketika masih dalam kandungan, kemudian ibunya pula meninggal ketika berumur 6 tahun, masih lagi kanak-kanak. Dan kemudian selepas itu dijaga oleh datuknya dan bapa saudaranya. Jadi cukup sederhana. Dan kita lihat bagaimana kemudian selepas Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi, dakwah itu bermula secara sembunyi, yang hanya diketahui oleh ahli keluarga terdekat dan juga sahabat-sahabat anda yang terdekat, sehinggalah mampu berkembang menjadi agama kepada 1/3 dunia dalam tempoh yang cukup singkat, iaitu 30 tahun. Dan memang tidak nafikan dalam hal ini Nabi Muhammad lah menjadi tunggak dan asas kepada tamadun Islam, yang mana bermulanya dengan wahyu yang pertama itu menjadi persediaan kepada mendirikan negara Islam. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tamadun Islam berkembang pesat. Antaranya ialah nilai-nilai yang terkandung dalam Islam itu sendiri. Itu contohnya yang utama, nilai menyembah Allah yang satu. Nilai akidah, tauhid yang benar itu, yang mampu mengalahkan kepercayaan masyarakat Arab jahiliah kita itu yang majoritinya menyembah berhala dan juga percaya kepada semangat dan ruh, iaitu animisme. Selain itu juga nilai-nilai murni yang diajar oleh Islam itu seperti keadilan, kesamarataan hak antara manusia, tanpa mengira jantina, tanpa mengira pangkat ataupun status sosial dalam masyarakat. Itu juga mampu menarik minat ramai masyarakat ketika itu untuk mengenali Islam dan seterusnya memeluk agama Islam. Kemudian seruan Al-Quran dan juga Sunnah supaya mempelajari pelbagai bidang pengetahuan yang boleh dicapai oleh akal dan membahagiakan kehidupan. Kalau kita lihat, ini sangat jelas dalam wahyu pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia, yang menjadikan alam ini dan sebagainya. Dan dalam hadis juga banyak, talabul ilm fardhun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah wajib kepada setiap muslim dan juga muslimah. Dan hadis lain juga ada menyatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang berkehendakkan kepada dunia maka perlu pada ilmu. Siapa yang berkehendakkan kepada akhirat perlu juga kepada ilmu. Dan siapa yang berkehendakkan kepada kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka mereka juga perlu kepada ilmu. Maka ilmulah yang menjadi kunci kepada perkembangan tamadun Islam. Zaman Rasulullah SAW, ia bermula dengan perjayaan mengubah masyarakat Arab jahiliah daripada penyembahan berhala kepada pentauhidan kepada Allah SWT. Kita tahu sebelum ini bahawa masyarakat Arab jahiliah majoritinya adalah penyembah berhala, dan sebagainya lain pula. Ada yang beragama Majusi, Nasrani, Yahudi, dan juga ada yang percaya kepada semangat dan juga ruh. Zaman ini merangkumi 2 peringkat, iaitu peringkat yang pertama, peringkat di Mekah, dan peringkat yang kedua ialah peringkat di Madinah. Ketika di Mekah, pembinaan akidah dan memperbaiki akhlak bermula, di mana akidah masyarakat Arab ketika itu perlu diperbetulkan supaya mereka mengenal kembali
siapakah Tuhan yang sebenarnya. Ya, bukan berhala yang sembah itu, tapi Allah. Ya, daripada situlah apabila mereka mengenal Allah, maka dari situ jugalah akhlak mampu dibentuk, akhlak-akhlak mulia mampu dibentuk. Dan dakwah ini berlaku secara sulit dan juga terang-terangan. Pada awalnya secara sulit, ini mana rumah Al-Arqam ini Abdul Arqam menjadi markas ataupun pusat penyebaran Islam ketika itu. Dan kemudian selepas umat Islam bertambah ramai, masyarakat Islam yang memeluk agama Islam bertambah, maka sedikit demi sedikit ajaran Islam disebarkan secara terang-terangan. Walau bagaimanapun, tentangan yang hebat telah diterima oleh masyarakat Islam ketika itu oleh masyarakat kafir Quraisy yang tidak dapat menerima Islam sebagai agama yang benar. Dan di sini jugalah, waktu di Mekah ini jugalah penyediaan modal insan untuk penyebaran dakwah berlaku. Sehinggalah membawa kepada penghijrahan Nabi SAW ke Madinah. Dan ketika ini masjid telah dibina yang menjadi pusat, bukan sahaja pusat dakwah Islamiah, bukan sahaja pusat pada agama, ibadah, tapi juga pusat kepada politik, musyawarah pada politik juga berlaku. Perkembangan ilmu juga berlaku di masjid. Kemudian ketika di Madinah juga penyusunan dan membina masyarakat telah berlaku dengan tindakan awal yang diambil oleh Nabi SAW dengan mempersaudarakan puak-puak Muhajirin dan juga Ansar. Muhajirin ialah mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan Ansar ialah golongan masyarakat tempatan Madinah yang terdiri dari kaum Aus dan Khazraj. Dan seterusnya dari situlah bermulanya pembinaan negara Islam yang pertama berlaku di Madinah dengan penggubalan piagam Madinah. Kemudian pembinaan negara dapat dibentuk dan seterusnya penyebaran dakwah Islamiyah dapat berlaku, dapat diperluaskan sehingga ke seluruh semenanjung tanah Arab ketika itu. Baik, apakah peranan Muhajirin dan Ansar dalam pembinaan tamadun Islam? Terutama sekali ketika era pemerintahan Nabi SAW di Madinah. Yang pertama, dengan penyatuan puak Muhajirin dan Ansar ini mampu membantu Nabi Muhammad SAW dalam hal keagamaan dan pentadbiran. Hal keagamaan maksudnya ada antara mereka ini yang mampu menjadi ejen dakwah, yang mampu menyebarkan dakwah Islamiah ke seluruh semenanjung tanah Arab sehingga ke luar semenanjung tanah Arab. Dan segi pentadbiran pula ada antara mereka ini yang telah dilantik menjadi pegawai-pegawai kanan dalam pentadbiran Nabi SAW. Termasuklah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Yang kedua, mengukuhkan ketenteraan Islam. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW mengambil tindakan yang pertama selepas hijrah dengan menyatukan Muhajirin dan Ansar supaya dapat melahirkan tentera-tentera Islam, pasukan tentera Islam yang kukuh dan kuat. Sekiranya tidak ada penyatuan di situ, maka sudah tentu amat mustahil bagi Rasulullah SAW dapat mengemudi negara dengan baik. Okey, yang ketiga, dapat menyumbangkan harta benda dan buah fikiran. Ini datangnya dari kaum Ansar, kerana mereka ini adalah masyarakat tempatan Madinah yang mempunyai harta, berbanding dengan Muhajirin yang datang dari Mekah sebatang kara, selas pinggang tanpa harta, dan ada antara mereka yang tidak ada saudara mara kerana ahli keluarga mereka telah dibunuh oleh kafir Quraisy ketika di Mekah. Maka dengan adanya harta benda, dengan sumbangan harta benda ini dapat memantapkan dan memajukan sektor ekonomi ketika itu. Kemudian yang keempat, dapat memantapkan pentadbiran negara. Jadi dengan adanya kesinambungan usaha dari Muhajirin Ansar, maka sudah tentulah suatu pentadbiran yang mantap dapat dihasilkan. Okey, sekarang kita lihat pula apakah pencapaian Nabi SAW sepanjang pemerintahan baginda di Madinah. Kerana di Madinah bermulanya tamadun Islam. Walaupun Islam bermula di Mekah, tapi pembinaan tamadun itu berlaku di Madinah. Selain daripada pencapaian Nabi SAW dari aspek agama,
iaitu dengan membawa kembali, mampu berjaya mengeluarkan masyarakat Arab Jahiliah ketika itu kembali mengenal Allah sebagai pencipta. Kita mampu juga melihat pencapaian lain yang telah dicapai oleh Nabi SAW. Yang pertama iaitu dari sudut sosial. Rasulullah SAW berjaya menyusun dan mengatur stratifikasi sosial Arab daripada negatif kepada positif, yang mana kehidupan mereka menjadi aman dan tenteram selepas kedatangan Islam. Kita lihat antaranya dari segi kedudukan wanita yang telah diangkat martabatnya menjadi manusia yang mampu mewarisi harta pusaka, yang mempunyai hak untuk diri sendiri, mampu untuk berjual beli. Bahkan kalau kita lihat dari segi sejarah, wanita sebelum ini adalah aset, barang dagangan yang boleh dijual beli seperti barang dagangan lain. Jadi selepas kedatangan Islam, kedudukan wanita telah diangkatnya, mampu untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Kemudian kita lihat juga dari sudut bagaimana Rasulullah SAW mengatur penyatuan ummah itu sendiri dengan mempersaudarakan masyarakat Muhajirin dan Ansar, Muhajirin dan Ansar, untuk mengukuhkan kedudukan masyarakat umat Islam ketika itu. Dari situlah sebuah kerajaan Islam mampu dibentuk. Dan dari sudut sosial juga kita melihat bagaimana masyarakat bawahan, itu hamba, mampu dibebaskan selepas kedatangan Islam. Kemudian yang kedua, pencapaian dari sudut kekuasaan politik, yang mana Masjid Nabi SAW telah menjadi ibu pejabat kerajaan Islam pada ketika itu. Dan seterusnya dengan tertubuhnya ataupun dengan terbentuknya Perlembagaan Madinah ataupun Charter of Madinah yang mempunyai 47 fasal bagi menjaga kebajikan masyarakat Islam dan juga masyarakat Islam, terutama Yahudi ketika itu. Jadi ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi SAW untuk memastikan masyarakat ketika itu hidup dalam keadaan harmoni, walaupun dalam keadaan masyarakat majmuk. Jadi tidak mustahil sekiranya hari ini ramai mengatakan kita tak mampu untuk membina sebuah negara Islam kerana kita masyarakat majmuk, terdiri masyarakat majmuk, berbidang kaum dan agama dan sebagainya. Sedangkan masyarakat majmuk ini telah lama wujud ketika zaman Nabi SAW lagi. Jadi tidak mustahil sebuah masyarakat yang aman damai mampu dibentuk. Kemudian sudut ketenteraan. Ketika itu kerana negara Islam baru dapat dibentuk, maka tidak ada satu pasukan khusus, pasukan ketenteraan. Malah Nabi SAW sendiri menjadi ketua pasukan tentera bagi kebanyakan peperangan besar yang berlaku ketika itu. Dan boleh katakan seluruh umat Islam ketika itu kaum lelaki menjadi tentera untuk melawan musuh. Dan strategi yang digunakan bergantung pada keadaan dan juga situasi yang tak sama. Jadi memang Rasulullah SAW merupakan pakar strategi ketenteraan yang bijak. Kemudian dari sudut ekonomi, banyak sebenarnya yang telah diperkenalkan selepas kedatangan Islam yang mampu capai oleh Nabi SAW, iaitu dari sudut pengharaman riba contohnya, di mana sudah menjadi amalan kepada masyarakat Arab ketika itu. Jadi pengharaman riba ini mampu mengelakkan penindasan berlaku dalam masyarakat. Begitu juga dari sudut perakaunan, keterusan dalam timbangan sebagainya dititik beratkan supaya sifat ataupun sikap amanah itu mampu diaplikasikan dalam sebarang aktiviti jual beli. Kemudian Baitul Mal sudah menjadi perbendaharaan negara, menjadi tempat terkumpulnya sumber hasil negara yang terdiri daripada fai, ghanimah, jizyah selain pada zakat. Okey, seterusnya dari sudut pendidikan. Dari sudut pendidikan kita lihat sememangnya dititik beratkan dari awal
ya, ketika masih lagi di Mekah penyebaran dakwah itu bermula, ya. Jadi dakwah itu sendiri bukan suatu usaha untuk menyebarkan ilmu agama. Dan ketika di Madinah, masjid telah menjadi pusat penyebaran ilmu, ya. Selain menjadi pusat pentadbiran negara, ya. Jadi masjid ini menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan. Kemudian dari sudut dakwah pula, Rasulullah SAW memberi perhatian serius kepada bidang dakwah. Ya, setelah kedudukan Madinah stabil, baginda SAW bertindak mengirim para pendakwah, kadir-kadir dakwah ini ke seluruh pelosok sepanjang tanah Arab dan juga negara-negara berjiran bagi mengajak mereka kepada Islam. Ya. Jadi baginda SAW selaku guru telah memberi latihan intensif, ya, kepada para pendakwah ini, ya. Kemudian di sudut seni bina juga kita boleh lihat bagaimana titik permulaan seni bina Islam telah bermula dengan terdirinya masjid pertama, iaitu Masjid Quba, ya. Dan setelah itu Rasulullah SAW sendiri telah membina rumahnya, ya, membina sendiri rumahnya dalam sebidang tanah, di atas sebidang tanah yang luasnya 100 hasta, ya, 100 hasta persegi. Kemudian Rasulullah SAW juga terlibat dalam pembinaan semula Kaabah, ya, selepas ianya runtuh dilanda banjir. Jadi ini adalah antara pencapaian hebat Nabi SAW ketika era pemerintahan Nabi SAW di Madinah. Piagam Madinah ataupun Charter of Madinah, or in Arabic we call as Sahifat Al-Madinah. Ya. Secara umumnya piagam ini memantapkan lagi ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar dan juga mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. Piagam atau Sahifah Madinah ini mengandungi 47 fasal yang merangkumi 2 bahagian, iaitu bahagian pertama mengandungi sebanyak 23 fasal menyentuh hubungan dan tanggungjawab orang Islam sesama Islam, iaitu Muhajirin dan Ansar. Manakala bahagian kedua pula mengandungi 24 fasal membabitkan kaum Yahudi dan tanggungjawab mereka terhadap negara Islam Madinah. Dan seringkasnya kandungan piagam Madinah ini, yang pertama, wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan sumber utama undang-undang negara. Yang kedua, masyarakat berbidang agama dan keturunan di Madinah dianggap sebagai sebuah masyarakat ataupun ummah yang mempunyai kewajipan dan tanggungjawab yang sama terhadap negara Islam Madinah. Jadi sekiranya mereka diserang oleh musuh, maka semua masyarakat Islam dan umat Islam perlu bersatu padu untuk menentang musuh tersebut. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin masyarakat dan ketua negara. Yang keempat, semua anggota Sahifah mempunyai hak dan kebebasan beragama. Anggota Sahifah itu maksudnya masyarakat di Madinah lah, ya. Kelima, setiap anggota Sahifah mestilah menjalin hubungan yang erat sama mereka, tidak kira agama atau keturunan. Keenam, fungsi Sahifah ialah menegakkan keadilan dan membantras kezaliman. Seterusnya, yang terakhir, ketujuh, memberikan jaminan keselamatan terhadap orang muka Islam yang menganggotai dan mematuhi peraturan Sahifah. Seringkasnya, Sahifah Madinah atau Piagam Madinah ini telah menentukan kebebasan akidah, kebebasan berfikir, kesucian kota Madinah, keselamatan nyawa dan harta benda anggota-anggotanya serta pencegahan terhadap perkara-perkara mungkar seperti mencuri, melakukan kezaliman, membunuh dan seumpamanya. Okey, sekian.